Filem ini bermula dengan remaja perempuan bernama Eri. Dia sedang minum kopi bersama rakan-rakannya di sebuah kafe terkenal di Jepun. Eri keliru kenapa rakan-rakan tidak menyedari perubahan pada wajahnya. Dia kemudian cuba bertanya kepada rakan-rakannya jika ada sesuatu yang pelik tentang dirinya. Tetapi kawan-kawannya hanya berkata bahawa dia hanya melihat seperti biasa. Eri yang tidak berpuas hati dengan jawapan itu, cuba bertanya lagi jika ada sesuatu pelik dengan senyumannya. Namun, kawan-kawannya membalas dengan perkara yang sama yang tidak ada yang luar biasa tentang senyumannya. Mereka kemudian terus bercakap tentang perkara lain dan tidak mengendahkannya. Apabila Eri mendengar jawapan seterusnya daripada rakan-rakannya, dia tertanya-tanya kenapa tiada siapa yang perasan tentang dirinya muka yang telah bertukar menjadi anak patung dengan senyum lebar. Sebenarnya, keanehan ini bermula ketika dia masih di sekolah rendah. Pada suatu hari, abangnya secara tidak sengaja memecahkan akuarium kecil yang berisi kegemaran Eri ikan. Walaupun hakikatnya hatinya begitu patah akibat kejadian itu, dia tidak nak buat abang dia rasa bersalah, jadi dia hanya tersenyum dan berpura-pura itu bukan masalah besar. Tetapi di sebalik senyuman lebarnya, Eri sebenarnya terpaksa menanggung kesakitan yang amat mendalam. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih atas kematian ikan kesayangannya. Sejak kejadian itu, Eri mula percaya bahawa hanya senyuman akan memperbaiki segalanya masalah dia. Sepanjang tahun, dia terus tersenyum dan menyembunyikan kesedihannya setiap kali dia masuk masalah. Orang juga berpendapat bahawa Eri adalah seorang yang sangat wanita yang baik hati dan sentiasa bersedia memaafkan. Tapi Eri tak sangka senyuman itu sebenarnya buat muka dia jadi anak patung dengan senyuman kekal. Eri keliru mengapa tiada sesiapa perasan perubahan dia, walaupun hakikatnya muka dia dah bertukar jadi anak patung. Malah dia kawan-kawan menganggap itu hanya perkara biasa. Suatu hari, ketika Eri sedang berjalan di tengah-tengah di bandar itu, seorang lelaki tiba-tiba menghampirinya dan menyatakan kekagumannya untuk uniknya muka dan senyum lebar. Lelaki itu ternyata menjadi pengeluar, dan dia juga menawarkan untuk membuat Eri seorang idola. Pada mulanya, Eri tidak pasti apa berkaitan dengan tawaran itu. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Selepas melakukan sesi pemotretan, kehidupan Eri mula berubah, dan wajahnya kini terpapar di papan iklan gergasi. Dia juga membuat debut pertamanya dengan single senyuman bertajuk. Ia tidak mengambil masa lama untuk populariti Eri tersebar di pelbagai platform media sosial. Potongan rambut dan senyuman lebar Eri telah menjadi trend baharu dalam kalangan remaja. Malah sebuah syarikat besar telah mula menghasilkan penahan supaya orang boleh tiru senyuman unik Eri. Dia sendiri tidak pernah membayangkan bahawa dia akan menjadi terkenal dan menjadi idola remaja hanya kerana dia mempunyai wajah anak patung yang luar biasa itu. Selepas beberapa masa telah berlalu, profesion baru Eri sebagai idola membuatkan dia begitu sibuk sehingga dia tidak pernah sempat lepak dengan kawan-kawan dia. Di dalam kafe yang biasa mereka lepak, Eri melihat rakan-rakannya berkumpul di situ. Walau bagaimanapun, kerana dia tidak bercakap dengan rakan-rakannya lama-lama, dia rasa janggal dan buat keputusan untuk duduk di tempat lain. Eri kemudian cuba menghantar mesej kepada rakan-rakannya, di mana dia sertakan tawaran untuk hangout bersama. Tetapi rakan Eri menolak tawaran itu, mendakwa bahawa dia terlalu sibuk bekerja pada masa itu. Selain itu, kawan-kawannya juga menganggap dia tidak melakukan apa-apa istimewa. Menurut rakannya, Eri hanya mampu tersenyum sepanjang masa dan ia adalah satu perkara yang bodoh orang tak patut bangga. Eri yang mendengar terasa sangat kecewa tetapi dia hanya mampu tersenyum dan menahan kesakitan, seperti yang dia selalu lakukan. Dia juga berharap agar tidak ada seorang pun daripada rakannya tidak menjadi seperti dia. Sejak kejadian itu, Eri telah cuba menanggalkan topeng anak patung itu yang telah menutup wajah sebenar beliau selama bertahun-tahun. Dia mahu membuktikan kepada dunia bahawa itu adalah hanya senyuman palsu. Pelbagai cara telah digunakan oleh Eri untuk menanggalkan topeng anak patung itu. Tetapi semuanya sia-sia, kerana ia seolah-olah anak patung itu topeng telah melekat secara kekal padanya muka. Perasaan kesal mula timbul dalam diri fikiran Eri. Mungkin ini tidak akan berlaku kepada Eri jika dia tidak menyembunyikan perasaannya masa lalu. Kemudian Eri mendapat panggilan daripada penerbit memaklumkan bahawa mereka mendapat tawaran untuk pergi dalam lawatan kebangsaan.
Eri yang sepatutnya gembira selepas mendengar tawaran itu, sebaliknya hanya terduduk tanpa berkata-kata. Hari itu tiba apabila dia akan muncul dalam konsert semasa jelajah negara. Dia tiba-tiba melihat kelibat ikan kegemarannya, yang telah meninggal dunia. Dia kemudian meminta penerbit untuk pergi dahulu dan meninggalkannya di sana seketika. Selepas itu, ikan itu muncul di hadapannya. Eri cuba meminta maaf kerana dia telah memilih senyum daripada menangis atas kematiannya ikan. Ikan itu memaafkan Eri kerana dia sebenarnya tahu perasaan Eri di sebalik anak patung itu topeng. Dia kemudian bertanya kepada ikan itu sama ada dia boleh menjadi diri sendiri. Semasa pergi, ikan memberitahunya bahawa dia boleh menjadi dirinya sendiri jika dia mempunyai keberanian untuk memusnahkan semua pembohongannya. Eri yang telah diisi dengan keyakinan kemudian bergegas ke pentas dan membuat keputusan untuk mengikut nasihat ikan. Penonton yang pada mulanya sangat teruja, beransur-ansur menjadi senyap apabila mereka melihat Eri hanya berdiri diam di atas pentas memegangnya mikrofon. Tiba-tiba, Eri mula memukul mukanya dengan mikrofon, ia kemudian membuat penonton mula menjerit ketakutan. Eri tidak sangka bahawa wajah sebenar di sebalik topeng anak patung itu kini telah hilang. Apabila Eri dibawa di belakang pentas, dia menjerit dan memberitahu peminatnya tidak kehilangan identiti mereka dan jujur dengan perasaan sendiri. Selepas 2 bulan berlalu, Eri kini mempunyai seorang penampilan berbeza dari sebelumnya. Eri palsu senyuman kini hilang, tetapi penampilan barunya dikagumi dan ditiru ramai. Malah penerbit memuji perbuatannya sebelum ini dan percaya ia adalah sangat tindakan genius kerana ia memberi impak yang baik kepada syarikat. Akhirnya, Eri dengan penampilan barunya akan membawakan single baharu berjudul Raj. Dan juga filem sudah tamat. Perkara utama filem pendek ini kadang-kadang kejam untuk memaksa diri kita untuk bahagia. Jadi, tanggalkan topeng anda sekarang dan jangan tunggu sehingga anda menjadi anak patung lain seperti Eri. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Terima kasih.